tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan Bapak yang amat dihormati, ada satu berita. Ini adalah berkaitan dengan keputusan MIC kepada pengurusi Barisan Nasional ataupun kepada Parti Barisan Nasional. Adakah MIC yang dilihat mengambil sikap yang membelakangi pengerusi BN baru-baru ini? Satu petanda bahawa MIC nak keluar daripada gabungan Barisan Nasional ataupun mungkin terus keluar daripada Kerajaan Perpaduan, ataupun ini satu tanda penolakan terhadap pengerusi Barisan Nasional iaitu Ahmad Zahid Hamidi. Tuan-tuan dan puan, MIC terus ambil sikap membelakangi pengerusi BN. Parti Komponen Barisan Nasional MIC terus mengambil sikap membelakangi pengerusi gabungan itu Ahmad Zahid Hamidi apabila presidennya S.A. Vigneswaran mengumumkan akan melantik koordinator di semua kerusi parlimen yang ditandingi secara tradisi. Pengumuman yang dibuat pada Mesyuarat Agung Tahunan MIC Pulau Pinang sekaligus bertentangan dengan kenyataan Ahmad Zahid sebelum ini bahawa Barisan Nasional akan bekerja sama dengan PH pada PRU 16 dan tidak akan bertanding di kerusi parlimen dimenangi gabungan itu. MIC akan melantik koordinator di semua kerusi parlimen yang ditandingi pada PRU 15. Kita juga akan melantik koordinator di kerusi-kerusi parlimen yang mempunyai peratus pengundi masyarakat India yang tinggi. Mula-mula kita jadikan sebagai anak yatim dan sekarang kita boleh memanggil diri kita sebagai pelarian. Jangan lupa dalam BN setiap komponen ada satu undi, kata Vigneswaran di hadapan lebih 400 perwakilan daripada MIC petang semalam bertarikh 11 Ogos. Untuk rekod, pada PRU 15 yang lalu, MIC bertanding di 10 kerusi parlimen dan menang di kerusi parlimen Tapa saja. Parti itu tewas kepada PH di kerusi Sungai Siput, Teluk Intan, Port Dickson, Batu, Segamat dan Kota Raja. Calon PN pula menewaskan MIC di kerusi Hulu Selangor dan Kuala Langat. Di kerusi Padang Serai, calon MIC C. Sivaraj mengundur diri bagi memberi laluan kepada calon PH. Namun kerusi itu dimenangi oleh PN. Baru-baru ini Vigneswaran berkata MIC perlu membuat keputusan berhubung kedudukannya dalam BN terlebih dahulu sebelum membincangkan soal pengagihan kerusi untuk PRU akan datang. Kenyataan Vigneswaran itu menimbulkan persoalan jika MIC mungkin akan meninggalkan BN selepas berada dalam gabungan itu dan sebelumnya perikatan sejak 72 tahun lalu. Adakah berkaitan dengan gabungan PH dan BN hari ini, parti komponen di dalam BN yaitu MIC mula menunjukkan rasa tidak puas hati? Itu menjadi persoalannya. Kalau benar mereka tidak puas hati, adakah seperti persoalan yang awal saya katakan sebentar tadi, antara mereka keluar daripada kerajaan ataupun mungkin mereka tidak setuju lagi Zahid menjadi pengerusi BN? Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Untuk Bapak yang amat dihormati, ini satu kejutan kepada semua yang mengikuti perkembangan terkini kes Daim Zainuddin dan istrinya. Sudah pasti kita sudah mendapat maklumat sebelum ini di mana Daim Zainuddin dan istrinya didakwa kerana tidak mematuhi notis, dan akhirnya ini membawa kepada situasi sehingga mereka berdua didakwa berkaitan dengan tidak mengisytiharkan aset dan harta.
Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini, sudah pasti terdapat serangan yang diterima oleh Daim Zainuddin. Karena beliau adalah sekutu Tun Dr. Mahathir. Bahkan Mahathir Mohamad juga sebelum ini pernah diserang di media sosial, di laman X Tun Mahathir sendiri, di mana beliau diserang melalui ruangan komen. Serangannya berbentuk dalam ruangan komen, contohnya pulangkan harta. Banyaklah, ada juga serangan yang berbentuk seperti mengarahkan Mahathir untuk rehat. Dan begitu juga untuk Daim Zainuddin. Sudah pasti ada serangan yang diterima oleh beliau. Beliau dan istrinya setelah mereka didakwa. Karena siapa yang tak kenal Daim Zainuddin? Ada yang kata Daim Zainuddin adalah billionaire Malaysia, jutawan Malaysia. Namun pada akhirnya setelah mereka didakwa, ramai yang buat serangan terhadap mereka melalui media sosial. Tapi saudara-saudara, mungkin serangan itu hanya luahan rakyat Malaysia. Dan terkini saudara-saudara, berkaitan dengan kes mahkamah, menurut perkongsian daripada Malaysia kini bertarikh 9 Ogos, mahkamah boleh buat perbicaraan adil kes Daim Naimah, kata DPP, yaitu Timbalan Pendakwa Raya. Persoalannya hanya ada dua persoalan di sini. Pertama, adakah mereka berisiko untuk ditangkap masuk penjara? Itu yang pertama. Dan yang kedua, adakah mereka akan dibebaskan dan dilepaskan sekiranya mereka menang? Jadi berita sepenuhnya, Mahkamah Jenayah mampu menjalankan perbicaraan yang adil terhadap Daim Zainuddin dan istrinya Naimah Abdul Khalid, kata pihak pendakwaan. Timbalan Pendakwa Raya DPP Wan Shaharuddin Wan Ladin berkata, hakim sama akan mengadakan perbicaraan berasingan bagi kes pendedahan aset terhadap bekas Menteri Kewangan itu dan istrinya. DPP berhujah demikian sebagai respon kepada permohonan Daim supaya Hakim Mahkamah Session KL Azura Alwi tidak mendengar kes terhadap hartawan itu. Azura juga merupakan hakim perbicaraan bagi kes pendedahan aset terhadap Naimah. Dalam pada itu, saudara-saudara yang amat dihormati, rupanya ini satu lagi pendedahan terkini berkaitan dengan Daim Zainuddin dikongsikan melalui Harapan Daily bertarikh 8 Ogos. Berderet 7 keturunan tak habis. Ini senarai 70 aset harta tidak diisytihar kawan baik Tun Mahathir. Bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin dihadapkan ke Mahkamah Session atas tuduhan gagal mematuhi notis SPRM dengan tidak mengisytiharkan 70 aset dan 1 akaun bank. Beliau yang digelar orang kanan Dr. Mahathir bahkan pernah diberi tanggung jawab mengetuai Majlis Penasihat Kerajaan selepas PRU 14. Berikut senarai 70 aset harta yang tidak diisytihar Daim yang menjawat jawatan Menteri Kewangan dari 1984 hingga 1991 dan kali kedua pada 1999 hingga 2001. Untuk senarainya Anda boleh lihat melalui artikel Harapan Daily. Melalui bank account, kendaraan, syarikat, dan banyaklah senarai di sini. Jadi saudara-saudara, adakah dengan ini Daim Zainuddin berisiko untuk sekali lagi hartanya akan dipunggah SPRM, disita SPRM? Jadi apa komen Anda tuan-tuan dan Bapak?